Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7 yang terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu yang pertama adalah Muhaimin bin Badrul Hisham, yang kedua Wan Muhammad Iskandar bin Wan Nazri, seterusnya Siti Shumairah binti Fakhru Anam dan saya Nur Nazifah binti Muhammad Liti. Seterusnya okay, next. Okay, hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan kritikal artikel bagi subjek pentafsiran dan pembelajaran. Artikel yang kami pilih bertajuk Amalan Pentafsiran Alternatif dalam Program Pengajian Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam mendepani cabaran pandemik COVID-19. Seterusnya. Okay, ini ialah intipati yang akan kami terangkan berkaitan artikel ini. Okay, seterusnya. Baiklah, sebelum kami mengulas dengan lebih lanjut mengenai artikel ini, izinkan saya menerangkan sedikit pengenalan tentang artikel ini. Artikel ini ditulis oleh Haziah Hussein, Najah Nadia Amran, Nur Fahana Abdul Rahman, Adawiyah Ismail dan Zamzuri Zakaria yang diterbitkan pada tahun 2020. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis amalan pentafsiran alternatif dalam program pengajian Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia semasa awal pandemik COVID-19 berlaku serta menganalisis bentuk-bentuk penilaian yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, seterusnya. Okey, saya serahkan kepada rakan saya untuk keterangan yang lebih lanjut. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, teruskan dengan bahagian idea pertama yang terkandung dalam ini yang bagi saya ianya menarik perhatian untuk diterangkan secara terperinci. Okey, pada tahun 2015 iaitu pada tahun 2015 ada perubahan ketara yang berlaku, iaitu terdapat semakan kurikulum program Praza pengindustri dalam PDP, program pelajar ke luar negara pemindahan kredit, dan PDP ini berteraskan amalan pendidikan berimpak tinggi. Kemudian program pengajian Islam di Fakulti Pengajian Islam di UKM, dia melaksanakan dua pentafsiran secara bersama, iaitu formatif dan summatif. Mereka percaya bahawa kaedah pentafsiran formatif dan summatif ini dijalankan secara adalah untuk untuk mencapai imbangan pengukur. Okey. Pada semester 2 pada sesi akademik 2012 hingga 2013, ini mendapati bahawa ada 4 kursus bahasa Arab yang menggunakan pentafsiran kepada peperiksaan akhir. Tapi yang menjadi masalah adalah kaedah pentafsiran ni, kaedah pentafsiran alternatif ni tidak dijalankan secara sistem. Okey, seterusnya. Jadi pentafsiran kaedah ini tidak konsisten. Jadi perkara ini telah membawa kajian untuk menganalisis perkembangan amalan pentafsiran alternatif di Fakulti Pengajian Islam. Kajian ini juga untuk menganalisis bentuk penilaian yang digunakan untuk mengenal pasti aspek cabaran serta faktor perubahan penilaian alternatif di Fakulti Pengajian Islam di UKM. Okey, saya serahkan kepada pentang yang seterusnya. Baiklah, terima kasih. Baik, seterusnya kita akan memfokuskan kepada soalan nombor 2, iaitu adakah terdapat sebarang
idea baharu dalam artikel ini, dan bolehkah informasi dalam artikel ini boleh digunakan secara praktikal? So untuk jawapan bagi soalan ini, ianya adalah yang pertama, mewujudkan panduan pembelajaran abad ke-21 di peringkat pendidikan tinggi. Jadi berdasarkan pemerhatian saya, adanya cadangan dan idea baru yang dimasukkan ke dalam kandungan artikel ini, iaitu salah satunya macam yang saya telah cakapkan, dengan mewujudkan panduan pembelajaran abad ke-21 yang mana ianya satu pembelajaran yang baru dalam era yang moden pada masa kini. Jadi yang keduanya adalah terdapatnya elemen pewujudan elemen baharu, iaitu dinamakan elemen 4C bagi pelajar, iaitu critical thinking dan problem solving, communication, collaboration dan creativity. Yang mana pada poin yang nombor 2 ini kita boleh lihat bahawa idea yang ditonjolkan adalah dengan mewujudkan satu pembelajaran yang berkaitan dengan satu elemen yang melibatkan kreativiti dan juga skill komunikasi bagi setiap pelajar. Dan ini juga berkait rapat dengan pentaksiran alternatif, di mana ianya salah satu cara yang begitu sesuai untuk kita terapkan dalam kalangan pelajar pada masa kini. So yang ketiganya adalah melahirkan generasi berinovasi serta mempunyai kemahiran kreativiti yang tinggi dalam sesuatu bidang. Poin yang nombor 3 ini kerana ianya menjelaskan bahawa melahirkan generasi berinovasi ini bermaksudnya ia dapat dipraktikkan dalam pembelajaran melalui elemen 4C yang telah dijelaskan sebelum ini. Jadi dengan perkara ini kita dapat melihat satu idea yang baru yang boleh dipraktikkan dalam sistem pembelajaran Malaysia, dan juga satu perkara yang baru dalam pentaksiran alternatif yang berlaku dalam pendidikan masa kini. Baik, seterusnya saya akan persilakan pembatangan seterusnya. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada rakan pembentang saya. Untuk soalan ketiga ini adalah, adakah anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan segala intipati utama, perdebatan, perbincangan, ujian dalam artikel ini? Okey, untuk soalan ketiga ini, saya akan memberi 4 jawapan, iaitu yang pertama adalah saya sangat bersetuju dengan intipati artikel ini kerana ia menekankan aspek seperti menganalisis secara terperinci tentang subjek yang menggunakan pentaksiran alternatif. Okey, seperti yang kita sedia maklum, penulis telah menggunakan kaedah analisis kandungan bagi mencari jawapan kepada pentaksiran alternatif di UKM tersebut. Okey, penulis juga mencari dokumen yang berkaitan dengan program pengajian sarjana muda yang terdapat di Fakulti Pengajian Islam ini. Untuk jawapan yang kedua adalah aspek cabaran dan keperluan berubah juga turut dibahaskan. Okey, aspek cabaran dan keperluan telah diberikan perhatian oleh penulis supaya dengan penyataan cabaran dan keperluan ini, maka ini akan dapat mampu membuka minda pembaca untuk mengetahui tentang cabaran dan keperluan yang dihadapi dalam melaksanakan pentaksiran alternatif ini. Okey, seterusnya poin yang ketiga adalah dapatan yang diberikan juga amat baik kerana dilengkapi dengan data jadual dan rajah yang menggambarkan hasil kajian. Seperti yang kita dapat lihat bahawa dalam dapatan ini, penulis telah menggunakan carta-file untuk menerangkan tentang hasil dapatan kajian. Okay, dengan penggunaan carta-file dan juga rajah ini, secara tidak langsung dapat membantu pembaca untuk lebih memahami tentang kajian yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah data yang diperoleh juga adalah sahih kerana data tersebut terdiri daripada performa khusus. Okey, untuk performa khusus ini adalah merupakan satu perkara penting dalam subjek yang ingin dipelajari di universiti. Performa khusus ini adalah menerangkan tentang perjalanan seseorang pelajar untuk menyelesaikan kursus tersebut. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya.
Okey, seterusnya kita beralih kepada soalan nombor 4 iaitu secara keseluruhannya apakah penilaian anda tentang organisasi dan penyampaian idea dalam artikel ini menyatakan sama ada artikel ini mudah dipahami, lancar dan konsisten. Jawapan bagi soalan ini adalah secara keseluruhannya penyampaian idea dalam artikel ini amat jelas. Dan artikel ini juga mudah difahami, lancar dan konsisten. Hal ini kerana penulis telah membuat yang terbaik dalam memudahkan ayat-ayat supaya lebih senang difahami oleh para pembaca. Penulis juga telah menyusun maklumat dengan menarik di mana tajuk utama dan subtopik dipisahkan. Selain itu, segala data yang berbentuk jadual dan juga rajah juga dilihat teratur dan maklumat juga mudah dicapai. Seterusnya saya mempersilakan rakan pembentang yang seterusnya. Okey, kembali semula kepada saya. Okey, untuk soalan yang kelima ini adalah apakah cadangan anda untuk mengembangkan artikel ini? Okey, untuk cadangan ini, yang pertama saya mencadangkan agar kaedah terbual digunakan bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang tajuk kajian. Okey, dengan menemubual responden seperti pensyarah dan juga pelajar, maka penulis akan dapat maklumat yang lebih teliti dan juga maklumat tersebut akan dapat membantu penulis untuk menulis dapatan dengan lebih baik lagi. Seterusnya, artikel ini juga boleh dikembangkan dengan mencadangkan kaedah-kaedah yang sesuai bagi melaksanakan pentafsiran alternatif. Okey, dengan kaedah yang sesuai melaksanakan pentafsiran alternatif ini, jika dicadangkan oleh penulis, maka para pembaca akan dapat lebih memahami dan juga mencari satu kaedah yang terbaik bagi mengubah sistem pentafsiran sama ada di universiti ataupun di sekolah. Okey, seterusnya saya teruskan kepada rakan saya. Okey, jadi saya akan teruskan dengan bahagian bentuk dan kaedah pelaksanaan pentafsiran alternatif. Okey, seperti yang anda lihat, ini adalah tatapai bagi taburan kaedah-kaedah pentafsiran alternatif yang dijalankan di Fakulti Pengajian Islam. Okey, setiap kursus dekat Fakulti Pengajian Islam ni dia menggunakan pelbagai kaedah dalam menilai pencapaian pelajar untuk setiap hasil pembelajaran ataupun untuk setiap sukatan pembelajaran. Jadi kaedah ni dia bersifat umum seperti seperti diberikan tugasan, laporan dan projek kumpulan ataupun projek individu. Okey, sebahagian kecil kursus lain dia menggunakan pemberat ataupun markah bagi kehadiran dan komitmen pelajar ke kuliah, tutorial, partisipasi ni macam penyertaan pelajar lah, dan tindakan pelajar suatu proses PDP. Okey, jadi kaedah yang dilaksanakan dalam 29 kursus pentafsiran alternatif ni dia kategorikan kepada 11 tema utama. Seperti anda tengok ni adalah kaedah pentafsiran yang digunakan. Jadi dekat sini dua kaedah yang paling kerap digunakan dan dilaksanakan adalah kaedah perbentangan dan penulisan esei. Okey. Dua kaedah ni digunakan untuk menilai perkembangan dan pencapaian kognitif, psikomotor dan efektif pelajar. Yang kedua terendah ataupun yang ketiga terendah adalah ujian dan kuis. Dia menggunakan kaedah ini adalah untuk mengukur pengetahuan dan penguasaan pelajar bagi beberapa topik. Okey, jadi di bahagian-bahagian lain seperti penulisan esei. Penulisan esei ni dia merangkumi seperti penulisan artikel, tugasan esei, laporan ataupun laporan penyelidikan bagi kursus latihan ilmiah. Jika menggunakan kaedah perbentangan, dia melibatkan peer review. Peer review ni maksudnya mendapat respon ataupun cadangan daripada kawan, forum,
wacana ataupun seminar. Okey, saya serahkan kepada next pembentang. Baik, terima kasih. Jadi kita ke poin seterusnya, iaitu cabaran pelaksanaan. Okey, untuk poin pertamanya adalah kesediaan dan sikap guru. Jadi daripada segi kesediaan dan sikap guru ini adalah menunjukkan bahawa pentaksiran alternatif yang berwajah baru seperti yang dijelaskan sebelum ini memerlukan kesediaan guru untuk menghadapi pentaksiran yang baharu, iaitu dengan cara-cara dan kaedah-kaedah yang telah diperkenalkan sepanjang tempoh pembelajaran pada era COVID-19 ini. Jadi sikap guru juga memainkan peranan, iaitu mereka haruslah sentiasa tahu mengenai perkembangan terkini, cara-cara dan kaedah yang dilaksanakan untuk menghasilkan satu suasana pembelajaran yang kondusif serta mempunyai satu pentaksiran yang agak sistematik dalam keadaan yang baharu. Jadi untuk poin yang kedua adalah perkembangan internet dan teknologi baharu yang elemennya berbeza dengan tradisi pengajian Islam. Hal ini kita dapat lihat kerananya terjadinya masalah-masalah seperti kekangan yang dihadapi setelah berlakunya kejadian-kejadian seperti COVID-19 ini, ataupun kita boleh cakap pembelajaran secara tidak kurang bersemuka. Jadi perkembangan internet dan teknologi yang baharu merupakan satu elemen yang sangat-sangat penting untuk digunakan untuk menghadapi kekangan yang berlaku ini. Kerana kita tahu sebelum ini kita telah menjalankan pembelajaran secara tradisi di Fakulti Pengajian Islam, yang mana ianya tidaklah melibatkan banyak kewujudan kaedah yang baru dalam pembelajaran, yang mana sebelum ini pensyarah ataupun pelajar hanyalah tertumpu di dalam kelas sahaja. Namun pada era yang berkembang ini dan juga terdapatnya kewujudan situasi yang agak mencabar, saya merasakan bahawa teknologi baharu yang terkini sangat diperlukan dalam menjalankan sesuatu pentaksiran di dalam pembelajaran. Jadi saya berikan untuk pembentangan yang seterusnya. Baik, secara kesimpulannya, kaedah pentaksiran khusus pengajian Islam di UKM telah berubah dari pentaksiran konvensional kepada pentaksiran alternatif, walaupun kadarnya masih rendah dan tidak seimbang antara program-program pengajian sebelum pandemik COVID-19 berlaku. Namun, melalui pelaksanaan pentaksiran alternatif yang dibincangkan dalam artikel ini memberi impak yang positif kepada kemahiran insaniah pelajar secara langsung serta pelibatan mereka secara aktif dalam pengalaman pembelajaran. Jadi sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.